Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersiaran sekali lagi dalam kuliah duha ataupun tazkirah ringkas duha. Kejap lagi kita akan mula, seminit dua lagi. Tuan-puan, terima kasih yang mengikuti. Boleh uh, like dan juga share untuk kita kongsikan manfaat pada pagi ini kepada semua kawan-kawan kita di luar sana. So, seminit dua lagi kita akan mula. Saya beri peluang kepada tuan-puan untuk ambil tarik nafas sikit. InsyaAllah kita sambil-sambil tu kita berzikir. InsyaAllah tajuk hari ini berkaitan dengan zikir, insyaAllah. Okay? Terima kasih pada tuan-puan. InsyaAllah kita akan ikuti bersama sebentar lagi. Okey, kita boleh mula, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmimil khair. Pertama sekali terima kasih kepada yang mengikuti. Sekali lagi saya memohon ataupun menjemput tuan-puan untuk tekan butang share, tekan like dan share untuk kita berikan manfaat kepada semua yang di luar sana untuk mendapatkan manfaatnya pada pagi ini, insya-Allah. Okey, tuan-puan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersiaran daripada dua page. Pertama daripada page Surau Raudatul Barakah, Menara Zakat Lembaga Zakat Negeri Kedah.
Yang kedua, kita juga bersiaran di audio kuliah. Okey, terima kasih pada yang mengikuti. InsyaAllah pada pagi ini akan kita kongsikanlah tazkirah ataupun ceria duha ataupun apa saja perkongsian yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita akan beri manfaat kepada semua. Apa khabar semua? Harapan saya semua ceria pada pagi ini, dapat meneruskan hari baru dengan penuh semangat. Kita doakan kita dapat keberkatan, dapat kekuatan, dapat semangat, dan juga dapat orang kata bagi inspirasi dalam kehidupan kita akan menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT dan memberikan khidmat dan juga kebaikan dan manfaat kepada orang ramai, insya-Allah. Okey, apa khabar semua? Macam mana dah sarapan pagi ni? Jangan lupa ambil sarapan untuk kesihatan jasmani juga. Kita sebagai orang beriman kena kuat pada jasmani dan juga kena kuat pada rohani, insya-Allah. Okey, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan berkaitan dengan rahsia-rahsia dalam zikir kita lepas solat. Saya pilih tajuk ni kerana tajuk ni saya rasa cukup signifikan, cukup penting, cukup dekat dengan kita, kerana kita tahu bahawasanya kita orang beriman, kita orang Islam, kita ada amalan-amalan zikir yang kita laksanakan, terutamanya setelah daripada kita selesai daripada semayang 5 waktu. Macam mana yang kita maklum bersama, dalam solat 5 waktu, ada hadis Nabi SAW yang menggalakkan kepada kita untuk berzikir. Dan antara zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah Nabi menyarankan agar kita tidak meninggalkan 3 zikir utama, iaitu Subhanallah, kedua Alhamdulillah, ketiga Allahu Akbar. Ataupun dalam bentuk angkanya Nabi ada sebut zikir Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Dan ada satu riwayat mengatakan yang diakhirkan Allahu Akbar itu dengan La ilaha illallah sekali. Dan ada riwayat mengatakan yang Allahu Akbar itu 34 kali. Mana itu adalah antara amalan ataupun hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan, insyaAllah. Maknanya kita kalau boleh sedaya mungkin untuk kita bersama-sama setiap kali lepas solat, tak kira lah sembahyang subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, kita cuba untuk mengekali zikir ini. Zikir Subhanallah, Walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan disudahi dengan La ilaha illallah. Sikit saya sebelum saya tajuk hari ini berkaitan dengan rahsia. Saya nak cerita apa dia di sebalik maksud ataupun kata panggil istilahnya rahsia lah di sebalik tiga-tiga ataupun zikir-zikir yang kita sebutkan tadi. Sebelum kita nak cerita berkenaan rahsia tu, saya nak cerita satu lagi rahsia. Ini orang kata add on. Satu lagi rahsia, kenapa kita, ataupun mungkin ada orang tanya, dalam hadis Nabi sebut 33 kali Subhanallah 33, Alhamdulillah dan 33 Allahu Akbar. Dan ada jenis-jenis zikir yang lain yang Nabi ajarkan dalam bentuk angka. Contohnya menyebut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maknanya ada terdapat di sana beberapa jenis zikir-zikir yang telah pun diletakkan angka-angkanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, boleh tak kalau kita tak ikut angka tu? Maknanya contohnya Subhanallah tadi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar tadi, kita tak buat 33 kali. Kita buat semangat sikit, kita buat 50 kali contohnya. Ada semangat sikit, kita buat sampai 100 kali, setiap satu 100. Boleh tak? Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Boleh ke tak boleh? Ada orang tanya gitu. Ataupun ada hari malas tak mau buat 33, boleh tak buat saya buat 31? Dia tak mau 33, dia tak larat 33, dia buat 31. Boleh tak boleh? Jawapannya dari segi boleh. Zikir banyak mana boleh, sekali pun boleh, 2 kali pun boleh. Dari segi jawapan, kalau tanya boleh atau tidak, jawapannya boleh. Tetapi penting ni, tetapi kalau dah Nabi SAW dan angka-angka pada zikir tertentu, seeloknya kita kena ikut apa yang Nabi sarankan. Seeloknya, saya ulang balik, orang yang melakukan zikir ataupun berzikir, apabila zikir itu ada jumlah angka tertentu, macam tadilah Subhanallah 33, eloknya, sebaiknya, sunnahnya dia mengikut angka yang telah ditetapkan. Walaupun dari segi keharusan, harusnya bolehlah kalau dia nak zikir lebih, baguslah.
kan? Ataupun dia nak zikir kurang pun tak salah. Tetapi dalam konteks tertentu, mana bila dia lepas solat, contohnya Nabi kata lepas solat kena 33, maka 33 kali angka itu kita cuba untuk patuhi dan penuhi. Okey? Sebab apa? Sebab apa? Sebabnya kerana pertama tentulah itu yang Rasulullah ajar. Yang kedua, ada juga ulama menyebutkan yang disebutkan bahawasanya bila Nabi sebut tentang angka, dia tentu ada rahsianya. Bila Nabi diajarkan oleh Nabi, minta maaf tadi terputus, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, kalau ada jumlah angkanya, kalau ada nilai ataupun jumlah ajarkan ataupun yang disebut oleh Nabi tentang angka, seboleh-bolehnya kita ikut angka yang telah ditentukan. Walaupun harus kita lebih, walaupun harus kita kurang daripada angka yang disebutkan, tetapi mengekalkan angka itu adalah yang terbaik. Kerana apa? Kerana pertama itu sunnah Nabi, Nabi yang ajar. Yang kedua tentu ada rahsia yang kita tidak faham. Pasti ada kebaikan. Sebab Nabi SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengungkapkan satu perkara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Nabi ungkapkan satu perkara adalah berdasarkan wahyu daripada Allah. Okey tuan-puan, maknanya bila kita berzikir, bila ada angka, kita cuba untuk stay on angka tersebut. Okey. Dia ada sebahagian ulama, sebahagian guru, dia buat perumpamaan lah. Dia perumpamaan. Angka ni, angka, dia umpama gigi-gigi kunci. Angka dalam zikir, dia umpama gigi-gigi kunci. Maksud dia apa? Kita ada kunci. Kan kita ada kunci rumah ke, kunci kereta ke, kunci apa lah. Zaman sekarang ni, kunci kereta canggih lah, ini automatik tu. Tapi kunci lama tu, rumah kita kan kunci. Kan kunci tu ada gigi. Kunci tu ada gigi. Gigi dia bukan boleh lebih. Cuba kalau kita ambil satu kunci bentuk nak serupa, dia punya belakang dia sama, dia punya muncung sama, tapi gigi dia tak sama. Kita buka pintu grill kita, tak terbuka tuan-puan. Kita buka kita punya padlock. Orang KL panggil mangga, orang Kedah panggil pedai ayam. Kita buka tak terbuka. Sebab apa? Gigi tak sama. Itu yang dianalogikan, itu yang dikiaskan ataupun dicontohkan oleh sebahagian ulama, bahawasanya angka yang Nabi suruh, angka yang Nabi pesan suruh kita ikut tu, dia umpama gigi-gigi kepada kunci. Maknanya nak dapatkan rahsia di sebalik zikir tu, dia kena ikut angka tu lah. Dia kena ikut angka tu. Maknanya kalau dia tak ikut angka tu, kalau dia tak ikut angka tu, akhirnya gigi tak cukup. Bila gigi tak cukup, lah pintu dan rahsia yang Allah Ta'ala nak berikan. Syakno? Okey. Itu yang pertama. Okey, sekarang saya nak pergi pada yang kedua. Yang kedua ni yang kita nak bincang berkenaan rahsia. Kita nak bincang berkenaan rahsia zikir yang kita sebutkan tadi. Pertama kita bincang berkenaan gigi, yang kedua makna. Disebutkan bahawasanya ada orang bertanya kepada Syekh Dr. Aiman Suwaid, salah seorang ulama, Syekh Dr. Aiman Suwaid. Ada orang tanya, apa dia rahsia di sebalik Allah Ta'ala suruh kita, ataupun Nabi SAW suruh kita berzikir tu, pertama mulakan dengan Subhanallah, yang kedua Alhamdulillah, yang ketiga Allahu Akbar, dan ditutup dengan La ilaha illallah. Kenapa susunan dia begitu? Kenapa susunan dia begitu? Maknanya zikir diajarkan untuk kita mula dengan Subhanallah, yang bermaksud Maha Suci Allah. Yang kedua, 33 kali juga Alhamdulillah, yang bermaksud segala puji bagi Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar. Dan disudahi dengan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rahsianya? Okey, itu orang tanya dekat Syekh Dr. Aiman Suwaid. Lalu Syekh Dr. Aiman Suwaid menjawab. Mudah-mudahan jawapan dia itu memberikan kefahaman kepada kita semua. Saya nak kongsi jawapan daripada Dr. Aiman Suwaid. Apa dia kata? Dia kata, 3 zikir ni adalah zikir yang sebenarnya nak mendidik jiwa manusia. Yang biasanya manusia ini akan disibukkan otaknya dalam 3 perkara ini. Yang 3 perkara yang berkaitan dengan zikir ini. Maknanya manusia ni dia duk sibuk
dengan beberapa perkara ataupun 3 perkara yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diminta oleh Rasul sebut setiap hari. Kita 3 persoalan ni akan membuatkan kita tenang. 3 persoalan yang selalu dimainkan dalam otak kita akan terjawab. Okey, apa dia? Dia kata di sini, kesibukan manusia, pemikiran manusia tak dapat lari daripada 3 benda. Pertama, masyghulun billah. Orang beriman ni, dia duk sibuk tentang Allah Ta'ala. Maksud tentang macam mana rupa Allah. Macam mana bentuk Allah. Kalau dia beriman, dia kadang-kadang dia timbul tanda tanya. Allah ni macam mana? Dia selalu timbul. Tambah-tambah kalau dia itu baru masuk Islam. Kadang-kadang dia duk bayang, adakah Allah Ta'ala tu sama macam Tuhan yang dia faham waktu dia agama yang lampau. Mana itu pertama, masyghulun billah. Dia sibuk memikir tentang zat Allah. Macam mana Allah Ta'ala ni duduk dekat arash ke, duduk bawah. Dia fikir lagu tu. Satu. Yang kedua, wa masyghulun bi nafsihi. Dia duduk sibuk fikir tentang diri dia. Dia kata, aku ni apa, dapat apa. Hari ni aku sihat ke tak, aku ni makan apa. Kalau dia dapat nikmat, dia duduk rasa puas hati, dia rasa syok, dia rasa bangga, dia rasa sombong, dia rasa takbur. Kalau dia rasa dapat musibah pula, dia rasa down, dia rasa lemah. Dia tengok, dia duduk sibuk dengan diri dia. Aku nak makan apa, duduk sibuk dengan diri dia. Dan yang ketiga, wa masyghulun bi ghairihi. Duduk sibuk dengan orang lain pula. Orang lain ni. Orang lain tu lebih, orang lain rezeki dia banyak, orang lain bertuah, dia tak bertuah. Orang lain. Maknanya ini kesibukan manusia 3 benda. Dia sibuk dengan Allah Ta'ala. Maksud bukan sibuk nak dekat dengan Allah. Dia sibuk tentang Allah Ta'ala tu lagu mana, bentuk macam mana, ada bentuk kau tambah bila baca. Yang jenis baca Quran. Dia baca Allah Ta'ala sebut Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tu ada tangan ke tak, tangan lagu mana. Kadang dia duk fikir benda tu, duk serabut otak dia. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala tu di atas arash bersemayam. Macam mana dia kata bersemayam ni, maksudnya duduk. Manusia kadang-kadang akal dia, otak dia duk fikir benda-benda tu. Duk fikir, akal tu duk fikir. Yang kedua dia sibuk tentang diri dia. Aku ni dapat apa, makan apa. Dia duk menilai diri dia. Dan yang ketiga, dia suka menilai orang lain. Ini 3 benda yang disibukkan oleh manusia saban hari. Setiap hari duk sibuk hal tu. Setiap waktu kadang duk fikir benda tu. Sama ada dia sibuk tentang Tuhannya, macam mana bentuk dan rupa dan juga bagaimana keadaannya. Yang kedua, manusia sibuk tentang dirinya sendiri, apa yang dia nak makan, apa dia dapat dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia sibuk tentang orang lain, apa yang orang ada dan sebagainya. Maka bila manusia duk sibuk dengan 3 benda ni, Allah Ta'ala minta kita berzikir, Nabi minta kita berzikir setiap hari dengan 3 lafaz zikir untuk menjawab apa yang sibuk dalam otak kita. Apa yang kita duk sibuk, duk fikir tu, apa yang kita sibuk, duk fikir tu, Allah Ta'ala, Nabi SAW ajarkan kepada 3 zikir yang boleh melegakan kita agar tak sibuk dengan 3 persoalan. Apa dia? Yang pertama, bila kita duk sibuk tentang bagaimana yang kata bentuk rupa Allah, rupa macam mana, bentuk dia lagu mana, apa? Zikir yang pertama adalah Subhanallah. Subhanallah maksudnya Maha Suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa? Daripada sebarang kekurangan. Maha suci Allah daripada sebarang keaiban. Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang kelemahan. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak sekali-kali ada padanya kekurangan. Tidak ada sekali-kali pada Allah Ta'ala itu sesuatu yang ada unsur-unsur lemah. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan lawan bagi lemah, lawan bagi kurang. Apa dia? Allah Ta'ala bersifat dengan al-kamalat, iaitu kesempurnaan. Maknanya kalau kata manusia ni duk fikir Allah Ta'ala ni lagu mana, dia lagu duduk atas arash ni, maknanya dia tinggi pada arash, menempati arash tu kan tempat, mana menempati atas dan sebagainya itu sifat makhluk. Allah Ta'ala munazzahun an zalika, maha suci Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Kok ada manusia duk bayang, Allah Ta'ala ni ada tangan, Allah Ta'ala sebut dia ada tangan. Tangan ni macam tangan siapa? Tak ada. Allah Ta'ala itu maha suci daripada sebarang unsur-unsur kelemahan dan makhluk. Makna berfikir tentang Allah Ta'ala tu maka dia macam mana? Dia maha suci. Maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Makna itu yang disebut setiap hari. Subhanallah, Subhanallah, maha suci Allah. Makna nak didik hati kita menyucikan Allah Ta'ala
daripada kita lah. Maknanya kita menyucikan hati kita dengan mengatakan Allah Ta'ala itu maha suci ia daripada sebarang bentuk kekurangan dan kelemahan. Maknanya nak bentuk balik hati dan jiwa dan perasaan kita bahawasanya bila kita beriman dengan Allah, beriman secara solid, tak usah fikir dia macam mana, ada rupa ke apa, tak usah fikir. Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha hebat, yang maha sempurna, ya, yang bersifat dengan orang kata apa, kalau kita bincang sifat 20 itu dengan wujudnya, dengan qidam sedia adanya, baqa'nya kekal, tidak akan ada penghujungnya, mukhalafatul hawadis, berbeza dengan apa bentuk yang baharu, al-qiyam, mana itu sifat Allah Ta'ala yang terangkum semua sifat 20 yang kita bincang tu dalam perkataan subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, suci ia daripada sebarang bentuk an-naqais. Kita jatuh masyghulun billah, dia sibuk dengan tentang zat Allah macam mana apa, maka dijawab dengan zikir, didik hati. Dan yang kedua, alhamdulillah, kerana apa? Masyghulun binafsi, kita duk sibuk dengan diri kita. Aku dapat apa hari ni? Aku nak makan apa sehari? Aku macam mana projek aku dapat, tak dapat lagi? Macam mana anak bini aku? Kita duk fikir tentang diri kita. Allah Ta'ala ajak, Nabi ajak, sebutlah alhamdulillah. Apa saja yang kita miliki. Kita panggil? Okey. Macam mana keadaan kita sekalipun, apa keadaan kita sekalipun, tentang diri kita, jangan lupa kita sebut alhamdulillah. Sebab maha suci Allah Ta'ala. Kita syukur kepada Allah. Segala puji kembali kepada Allah. Kita dapat sihat. Kita jangan seronok. Kerana apa? Pujian kesihatan itu patutnya kembali kepada Allah. Kita rasa kita susah, tak apa, jangan down sangat. Sebab apa? Kita masalah tu Allah yang beri. Segala puji itu akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah bermaksud segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maknanya orang yang duk sibuk fikir tentang diri dia, Allah Ta'ala ajak, Nabi ajak, jangan fikirlah. Apa yang hang miliki, apa yang kita miliki, semuanya milik Allah Ta'ala. Puji itu balik pada Allah Ta'ala. Tak usah duk kalut. Didik hati, didik jiwa. Kembalikan apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu kata 33 kali alhamdulillah. Pasal Allah Ta'ala, Nabi nak ajak, Allah nak minta kita untuk jangan fikir tentang diri sendiri. Jangan duk seronok sangat tentang diri sendiri. Jangan duk bangga dengan apa yang kita ada. Semua yang kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pujian itu maknanya sihat, handsome ke, segak ke, cantik. Kita rasa kita cantik duduk depan cermin. Aku ni segak, aku ni cantik. Jangan lupa, cantik, segak dan sebagainya, siapa yang bagi? Siapa yang layak dipuji? Bukan kita. Kita tak layak puji. Orang duk puji kita banyak-banyak, kita kata apa? Alhamdulillah, aku tak layak dipuji. Yang layak dipuji siapa? Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Cantiknya kita Allah yang beri, bijaknya kita Allah yang beri, kayanya kita Allah beri, kesihatan yang ada Allah yang beri. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu kita duk sibuk dengan orang lain. Orang itu, orang ini, orang. Allah Ta'ala ajak, Nabi ajak apa dah? Sebutlah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tengok apa saja yang ada kat luar duk berasa hak tu hebat. Tak, Allah lebih besar. Allah Maha Besar. Allah segala-galanya. Nampak apa kereta orang besar ke rumah orang besar, kita kata bahawasanya itu semua kecil nak dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-puan, inilah zikir yang kita kena ulang setiap hari, kurang-kurangnya setiap kali lepas solat. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Untuk apa tujuannya? Untuk latih diri kita. Pertama, kita latih bahawasanya tak usah sibuk tentang zat Allah, tak usah sibuk tentang macam mana bentuk rupa Allah. Kita tetapkan, kita pasakkan dalam hati kita tentang Allah Ta'ala itu munazzahun, maha suci ia daripada sebarang bentuk kekurangan. Subhanallah, maha suci daripada kekurangan. Kita duk mengaji sifat 20 apa tu semua, hak tu yang kita duk latih otak kita supaya nak menyucikan Allah Ta'ala daripada kekurangan. Dirangkumkan. Kalau kita kata akronim, kita rangkumkan. Kalau akronim ni kita rangkumkan perkataan. Perkataan panjang kita jadikan pendek. Macam tu. Rangkuman tentang kesempurnaan Allah Ta'ala itu latih dalam perkataan subhanallah dan diminta kita ulang. Yang kedua, mungkin orang duk sibuk dengan diri dia sendiri. Duk sibuk tentang diri dia sibuknya. Jangan lupa, alhamdulillah. Apa pun yang kita miliki, kita tak ada layak dipuji. Kita bukan milik kita pun, adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang duk puji, berjenuh orang puji kita, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan yang ketiga, kita tengok apa saja di luar berkaitan dengan orang lain, kita kena ingat semua itu Allahu Akbar, Allah lebih besar. Mana nampak apa pun tak apalah, itu kecil lah. Nampak orang hebat ke apa, itu tak apa, jangan risau. Allah lebih besar, Allah maha besar. Itu semua adalah untuk melatih diri kita, tuan-puan. Dan kita tutup zikir kita dengan Allah, la ilaha illallah. Kita kembali mentauhidkan Allah. Maknanya setelah kita yakin dengan kemuliaan dan keagungan Allah, betapa Allah Ta'ala itu tidak sama dengan mana-mana makhluk. Allah Ta'ala itu suci daripada kekurangan. Setelah kita meyakini bahawasanya apa saja yang kita miliki adalah pujian itu milik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita meyakini dan melihat semua yang ada di luar sana kecil, hanya Allah yang maha besar, kita perkukuhkan dan kita pertautkan balik keyakinan kita dengan kita menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-puan, ini adalah antara rahsia yang perlu kita fahami di sebalik zikir-zikir yang kita sebutkan. Kenapa diminta untuk kita ulang-ulangkan 3 perkara tadi? Subhanallah, kemudian Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, dan ditutup dengan la ilaha illallah adalah untuk sebenarnya melatih diri kita. Dia konsep pengulangan ini adalah untuk iza takarrara taqarrara. Itu ada kaedah. Patah Arab kata iza takarrara taqarrara. Apabila benda itu diulang-ulang, dia akan kuat, dia akan kemah. Maka dengan sebab itulah konsep zikir itu diminta untuk kita ulang-ulang. Benda yang sama kita ulang, sebut benda yang sama. Supaya apa? Dia kemah sungguh, dia masuk dalam hati. Sebab tu bagilah sama-sama tuan-puan, saya menyarankan untuk kita sama-samalah bersama diri saya sendiri dulu, daripada semua yang melihat dan yang menyaksikan, kita semua berazam untuk kita cuba untuk berzikir. Dan kita bukan sekadar berzikir di mulut. Sebab kalau kita sekadar jadikan dia upacara, jadi upacara, maknanya kita sekadar sebut di mulut, kita pun tak faham apa. Kita cuba upgrade sikit. Kita bukan sekadar sebut di mulut, tapi kita sebut dengan penghayatan, dan insya-Allah dengan penghayatan daripada apa yang kita sebut, barulah akan ada hasil yang baik, insya-Allah. Okey, marilah kita sama-sama berazam untuk kita laksanakan, kita lakukan perkara berkenaan. Kita doakan mudah-mudahan kita di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ni. Lanjut sikit kot masa bagi minta maaf. Kita harap semua kita dapat manfaat, dan boleh sebarkan, boleh kita share bersama ada kawan-kawan di page Surau Radatul Barakah Lembaga Zakat Negeri Kedah, ataupun teman-teman dan kawan-kawan yang ada di audio kuliah. Boleh sebarkan kebaikan ini, kerana kita yakin dan percaya kita sebarkan kebaikan, insya-Allah kita akan mendapat manfaat di sisi Allah SWT. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.